أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Fadilat zikir hadis yang ke-19. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha yadhkuru an rabbih tabaraka wa ta'ala udhkurni ba'da al-'asr wa ba'da al-fajr sa'ah akfika fiha bainahuma. Akhraja Ahmad kadza fi ad-dar. Maksudnya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kamu mengingati aku seketika selepas salat asar dan subuh, nescaya aku mencukupi kamu di antara kedua-duanya. Disebutkan dalam satu hadis yang lain, hendaklah kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala, nescaya Dia akan membantu menyempurnakan hajat kamu. Hadis riwayat Ahmad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kamu mengingati aku seketika selepas salat asar dan subuh, nescaya aku mencukupi kamu di antara kedua-duanya. Disebutkan dalam satu hadis yang lain, hendaklah kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala, nescaya Dia akan membantu menyempurnakan hajat kamu. Hadis riwayat Ahmad. Saya ulangi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kamu mengingati aku seketika selepas salat asar dan subuh, nescaya aku mencukupi kamu di antara kedua-duanya. Disebutkan dalam satu hadis yang lain, hendaklah kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala, nescaya Dia akan membantu menyempurnakan hajat kamu. Hadis riwayat Ahmad. Terangan, jika kita tidak beramal untuk kepentingan kehidupan akhirat pun, maka beramallah untuk kepentingan kehidupan dunia yang kita telah banyak bersusah payah untuknya. Apa ruginya kalau kita melapangkan sedikit masa untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala selepas salat subuh dan asar. Kelebihan zikrullah pada kedua-dua waktu tersebut banyak diterangkan dalam hadis, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri berjanji untuk mencukupkan keperluan kita di antara kedua-dua waktu itu. Jika demikian, apakah ada perkara-perkara lain yang diperlukan lagi? Adalah diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku lebih suka duduk bersama mereka yang sibuk dengan berzikrullah selepas salat subuh sehingga terbit matahari, daripada memerdekakan 4 orang hamba Arab. Demikian juga aku lebih suka duduk bersama mereka yang sibuk dengan berzikir selepas salat asar sehingga terbenam matahari, daripada memerdekakan 4 orang hamba. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa sesiapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjemaah, lalu sibuk berzikir sehingga terbit matahari, kemudian dia mengerjakan salat sunat 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya suka duduk bersama dengan satu jemaah yang sibuk berzikir setelah salat subuh sehingga terbit matahari, lebih daripada dunia dan segala isi dunia ini. Demikian juga saya suka duduk bersama satu jemaah yang sibuk berzikir sesudah salat asar sehingga terbenam matahari, lebih daripada dunia dan segala isi dunia ini. Lantaran sebab-sebab inilah wirid dan zikir selepas salat subuh sudah menjadi kebiasaan umum. Ahli tasawuf pula sangat mengambil berat kedua-dua waktu tersebut.
Pada umumnya selepas salat subuh mereka mengambil berat mengamalkan zikir-zikir tariqat, dan selepas asar mereka mengutamakan wirid-wirid masnun. Para fuqaha juga mengambil berat untuk berzikir, terutamanya selepas salat subuh. Dinukilkan daripada Imam Malik rahmatullah alaih dalam kitab Munawwanah bahawa bercakap-cakap sesudah salat subuh sehingga terbit matahari adalah makruh. Begitu juga dalam kalangan ulama mazhab Hanafi. Pengarang kitab Ad-Durrul Mansur, Ad-Durrul Mukhtar menulis bahawa bercakap-cakap pada waktu itu adalah makruh. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa sesiapa membaca kalimah di bawah ini 10 kali setelah mengerjakan salat subuh tanpa mengubah cara duduknya dan tanpa berbicara apa-apa, maka ditulis baginya 10 kebajikan, dimaafkan 10 dosanya, dinaikkan baginya 10 darjat di dalam syurga, dan dia dipelihara sepanjang hari daripada godaan syaitan serta daripada perbuatan yang buruk. Kalimah tersebut ialah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dialah yang memiliki seluruh kerajaan dunia dan akhirat, dan baginya lah segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Terdapat dalam sebuah hadis bahawa barang siapa membaca istighfar berikut: Astaghfirullahalladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak 3 kali selepas solat subuh dan asar, maka dosa-dosanya diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi alhamdulillah, semoga apa yang kita dengar tadi dapat kita ambil iktibar untuk kita amal dan sampaikan. Jadi kita tangguh dulu majlis kita dengan tasbih kifarah subhanallahi wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.